warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari saya akan menceritakan tentang kisah 7 pemuda, iaitu kisah Ashabul Kahfi. Okay, sebagaimana yang telah dikisahkan, iaitu kisah yang diterus turun-temurun. Pada asalnya, penduduk sebuah negeri ini dia beriman pada Allah SWT dan beribadah dan mengesakannya. Namun dia berubah lepas kedatangan seorang raja ni yang bernama Raja Dicyanus. Raja ni dia merupakan seorang raja yang kafir, seorang raja yang kufur dari Rom. Dia memerintah memang secara kejam dan boleh dipanggilkan sebagai pemerintah kuku besi. Siapa yang menentang apa yang dia nak ataupun segala keinginan dia, maka dia seumpama macam kita mengakhiri kehidupan lagi lebih awal kan. Jadinya dia paksa rakyat dia untuk yang bawa pemerintahan dia untuk murtad. Kayaknya yang asal daripada agama Islam kan, dia suruh murtad untuk keluar daripada agama Islam. Lepas tu dia suruh sembah batu berhala yang dia anut semua. Jadi rakyat semua takut dengan ancaman dia kan, dengan sesaat yang dia akan lakukan kalau rakyat tak ikut apa yang raja tu perintahkan. Okey. Tapi dalam waktu tu juga ada terdapat sekumpulan pemuda yang beriman. Dia orang ni boleh dikatakan dia orang ni datang daripada golongan bangsawan. Okey. Dia orang ni pemuda yang beriman ni, dia orang ni yang 7 orang ni lah, dia orang ni enggan tunduk dekat apa yang Raja Dicyanus ni suruh kan. Apa segala tekanan yang Raja Dicyanus suruh dia orang tak ikut. Okey. Dalam tengah-tengah kekufuran raja tu sendiri, bangsa tu sendiri dan kaum akibat daripada raja tu sendiri kan, kesemua 7 pemuda ni dia orang diam-diam sembunyi tetap beriman kepada Allah SWT. Mereka pertahankan akidah dia orang. Okey, walaupun dia orang tahu nyawa dia orang dalam ancaman. Kalau dapat tahu oleh raja tu, memang nyawa dia akan terancam kalau bila buat macam tu kan. Bagaimana dalam nak katakan pengesahan, maksudnya nak katakan dia orang ni memang beriman kan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatu amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maksudnya ialah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka hidayah petunjuk. Okey, dekat situ kita boleh nampak nak tunjukkan yang dia orang 7 ni memang betul-betul beriman pada Allah dan Allah tambahkan lagi petunjuk untuk mereka kan. Jadi kepercayaan dan keyakinan 7 pemuda ni dia terus bertahan sampailah satu masa tu, sampai ke pengetahuan raja tu. Raja tu dapat tahu dan akhirnya dia orang ni dipanggil untuk hadap Raja Dicyanus tu. Okey, dekat depan Raja Zalim tu, Raja Dicyanus tu, dia orang dengan semangatnya, dengan berani dia orang hujahkan, pertahankan iman dia orang dan prinsip akidah yang dia orang pegang sekarang, iaitu keyakinan pada Allah. Okey, pemuda-pemuda tersebut diakui bahawa hanya ada satu Tuhan je yang layak disembah dan hanya Allah saja yang layak untuk diminta pertolongan. Okey. Sebagaimana dalam firman Allah SWT juga ada ceritakan tentang peristiwa dia orang hujah ni. Sebagaimana maksudnya dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-14 dan 15, maksudnya, dan kami telah meneguhkan hati mereka sewaktu mereka berdiri di hadapan raja. Lalu mereka berkata, iaitu membentangkan dan menegaskan tauhid. Tuhan kami adalah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan selain dia. Sungguhnya jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengungkapkan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah SWT? Kat situ, hujah dia orang ni, bila sebagaimana dalam ayat Quran ni datang angkat tentang hujah dia orang ni, bila Raja Dicyanus ni dengar hujah dia orang, kini keberanian dia orang untuk cakap tentang agama dia orang, maksudnya pertahankan akidah dia orang ni, Raja Dicyanus ni dengan pengikut-pengikut dia semua terkejut dan tak boleh nak jawab, tak boleh nak hujah balik dengan dia orang. Walaupun tak mampu balas hujah-hujah tu, tapi Raja Dicyanus ni dia zalim, dia tetap juga berkeras untuk suruh dia orang murtad juga daripada agama Islam kan, agama mereka pada waktu tu. Jadi Raja Dicyanus digunakan kekuasaan yang ada pada dia tu untuk mengancam dan paksa para pemuda tu untuk tinggalkan agama mereka. Jika dalam tempoh 2 hari para pemuda tu gagal untuk murtad dan tak nak ubah keyakinan dia orang tu, jadi mereka akan dimurtadkan secara paksa ataupun dia akan dijatuhkan hukuman mati. Okey. Kebanyakan ramai mufassirin iaitu ahli tafsir yang menyebutkan bahawa para pemuda ni terdiri daripada anak-anak Raja Rom dan orang-orang terhormat mereka yang bersatukan iman.
Kayaknya diorang ni anak-anak golongan bangsawan, tapi diorang ni kayaknya Allah diorang ni antara orang yang terpilih yang Allah kurniakan hidayah, maksudnya untuk ketetapan hati, ketetapan iman diorang ni daripada ikut apa yang raja diorang tu perintahkan semua kan. Kayaknya diorang ni punya iman yang kuat. Okey, mereka ni tak takut dengan ancaman dan memang bertekad untuk saling bantu-membantu dalam mempertahankan keimanan mereka hingga ketitisan darah yang terakhir. Bagi mereka, mati tu lebih baik, mati dalam memegang iman tu lagi baik daripada ikut raja tu yang menyekutukan Allah SWT. Disebabkan diorang ni sayang akidah dan agama yang diorang pegang ni, iaitu agama Allah SWT ni, pemuda-pemuda tersebut diorang berbincang sama sendiri untuk cari satu keputusan yang mutamat. Okay. Dan akhirnya keputusan diorang putuskan untuk bersembunyi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-16. Maksudnya, dan oleh kerana kamu telah mengasihkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah SWT, maka pergilah kamu berlindung di gua itu, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-16. Okey, bila diorang dah putuskan untuk lari bersembunyi dan berlindung kat satu tempat ni, kat kawasan pedalaman, waktu tu diorang dah pergi lah, berangkat. Dia tujuan ni pergi ke kawasan pegunungan ni bernama Nikhayus. Okey, dekat situ ada satu gua yang dijadikan tempat bersembunyi, dan pintu gua itulah diorang berdoa. Sebelum masuk diorang berdoa. Sebelum masuk tu diorang berdoa waktu sebelum masuk dalam gua tu kan. Okey. Sebagaimana firman Allah Taala surah Al-Kahfi ayat yang ke-10, maksudnya ingatkanlah peristiwa ketika sebelah pemuda itu pergi ke gua lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Maksudnya ialah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Okey. Menurut para ulama, Ashabul Kahfi ni yang dimaksudkan dalam ayat ni terdiri daripada 7 orang. Ada pendapat yang mengatakan nama-nama yang 7 orang tu Tamliha, Maksalmina, Martunus, Nainunus, Sarjunus, Zunuwanus dan Falyastayunus. Itu 7 orang tu. Dan semasa dalam perjalanan ke gua tu, 7 ni dia orang ditemani oleh seekor anjing iaitu bernama Kitmir. Anjing yang bernama Kitmir ni diriwayatkan juga bahawa Kitmir ni adalah anjing milik Tamlika, iaitu salah seorang daripada 7 orang pemuda tersebut. Anjing tu dia turut bersama-sama dengan mereka berlindung dan bersembunyi dalam gua tersebut. Disebabkan kerana keletihan, 7 pemuda ni tertidur, sementara anjing ni pula dia duduk di sekitar pintu gua. Keesokan harinya raja tu perintahkan supaya supaya segera bawa pemuda ni untuk dihukum mati. Tapi arahan raja ni ditemui kegagalan. Sebab apa? Sebab para pemuda ni menghilangkan diri dan sukar untuk ditemui. Jadinya seluruh rakyat ni dikerahkan untuk mencari para pemuda tu yang dianggap mendahaka kepada raja tersebut. Jadinya bila startnya pencarian tu bermula, diorang ni diburu oleh para pembantu setiap raja ni lah kan. Okay. Mereka bukan saja diburu, diorang bukan saja diburu oleh tentera Rom, malah turut diberi tekanan oleh penduduk tempatan yang berpegang kuat pada agama nenek moyang mereka ni. Jadinya siapa yang di kalangan mereka yang mampu cari dan bawa pemuda tersebut ke hadapan raja berjanji untuk memberikan hadiah dan naikkan pangkat. Okay, ada sekumpulan pencari dan pegawai kerajaan yang akhirnya temui sebuah gua dekat kawasan pedalaman. Tapi oleh kerana gua tu dianggap sangat menggerunkan, mereka takut memasukinya. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-Kahfi ayat ke-18, maksudnya, dan anjing mereka menghulurkan 2 kaki depannya dekat depan pintu gua. Dan jika kamu melihat mereka, tentulah kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi rasa gerun takut kepada mereka. Surah Al-Kahfi ayat ke-18. Demi untuk senangkan hati raja tu, para pegawai kerajaan ni laporkan bahawa diorang ni dah pergi dah seluruh tempat, dah pergi dah masuk kat semua tempat ni dan telah tutup semua pintu gua dengan tujuan kalau pemuda tersebut ada kat dalam, jadinya mereka tak boleh keluar dan akan mati kelaparan. Itulah batasan logik manusia ni yang pada diorang ada kuasa dan hebat banding dengan yang lain. Padahalnya diorang tak tahu yang bahawanya tiada lain yang berkuasa melainkan Allah SWT. Dan Allah tak akan membiarkan orang-orang yang membuat kerosakan dan penderitaan kepada hamba-hamba yang dikasihinya. Okey. Seterusnya,
Sementara tu dalam gua tu pula, tujuh pemuda ni dia diberikan ketenangan dan keselamatan oleh Allah SWT. Mereka ditidurkan oleh Allah SWT dengan nyenyaknya dalam gua tersebut untuk sekian lama. Allah SWT berfirman tentang mereka dalam gua, surah Al-Kahfi ayat yang ke-11. Maksudnya, lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyak ni dalam gua itu bertahun-tahun lamanya. Allah SWT ingin menzahirkan bukti kekuasaan itu kepada hamba-hambanya melalui peristiwa ni lah. Maka Allah telah takdirkan pemuda-pemuda ni tidur dalam jangka masa yang sangat lama, iaitu selama 309 tahun. 300 tahun dengan kiraan ahli kitab, iaitu tahun Masihi, dan tambah 9 tahun lagi dengan kiraan tahun Hijrah. Okey. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-25. Maksudnya, dan mereka telah tidur dalam gua itu, dalam gua mereka selama 300 tahun dengan kiraan ahli kitab, dan hendaklah kamu tambah 9 tahun lagi dengan kiraan kamu, yakni menjadi 309 tahun. Surah Al-Kahfi ayat ke-25. Walaupun mereka tidur amat lama dan tak ada makan minum, tapi dengan kuasa Allah SWT, badan dan jasad mereka ni tak hancur, tak rosak. Dan dengan kuasa Allah SWT juga, kedudukan gua tempat persembunyian ni, dia secara tak langsung dia pelihara pencahayaan. Maksudnya dari segi cahaya, udara dan kesegaran tubuh dia orang tu sepanjang 3 abad tu sendiri, 300 tahun. Bagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-17. Maksudnya, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong ke kanan dari gua mereka, dan apabila ia terbenam meninggalkan mereka ke arah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Yang demikian ialah dari tanda-tanda yang membuktikan kuasa Allah. Siapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh seorang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Surah Al-Kahfi ayat ke-17. Allah SWT sengaja memberi ilham kepada 7 pemuda ni untuk temui gua tersebut, sedangkan mereka sendiri pun tak tahu bahawa Allah SWT yang telah tetapkan aturan ni. Dan boleh dikatakan, bahkan Allah SWT sendiri menyatakan bahawa jika kita lihat keadaan mereka dalam gua tu, saya kita tidak akan percaya bahawa mereka sedang tidur. Sebagaimana firman Allah SWT lagi dalam surah Al-Kahfi ayat ke-18, dan engkau sangka mereka sedar padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, supaya badan mereka tidak dimakan tanah. Sedang anjing mereka pula mengunjulkan kedua lengannya di muka pintu gua, dan jika kamu menyaksikan mereka ni, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Okey. Setelah masa berlalu setelah masa telah berlalu, zaman pun telah berganti dari beberapa generasi. Kini kerajaan yang dahulu ni dipimpin oleh raja kejam yang musyrik tu, yang zalim tu, dah telah berubah menjadi sebuah negeri yang maju dan bebas dalam menjalani keyakinan agama masing-masing. Apabila sampai tempoh yang ditetapkan oleh Allah SWT, iaitu 300 campur dengan tahun yang kita kira untuk 9 tahun, 309 tahun, mereka pun dibangunkan. Pemuda-pemuda tersebut ni terjaga kerana perut mereka terasa lapar, dan ketika bangun mereka saling bertanya tentang berapa lama mereka tertidur. Para pemuda ni, dia orang sangka yang mereka hanya tertidur dalam masa sehari atau separuh hari saja, tapi dia orang tak sedar yang sebenarnya dia orang dah tidur dalam masa yang amat lama dalam gua tu sendiri. Sebagai firman Allah SWT surah Al-Kahfi ayat ke-19. Maksudnya, berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Disebabkan atas rasa lapar tu, sebahagian daripada mereka mencadangkan agar dihantar seorang wakil untuk ke bandar bagi mencari sesuatu untuk dimakan. Akhirnya mereka memilih pemuda bernama Tamliha untuk ke kota Afsus. Kebetulan semasa mereka melarikan diri dulu, mereka membawa bersama bekalan wang perak. Firman Allah SWT menceritakan cadangan sebahagian dari mereka itu, sebagaimana firman Allah SWT, maksudnya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa wang perak kamu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, yakni yang bersih dan halal. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untuk kamu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali menceritakan hal kamu kepada seorang pun. Sungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu akan beruntung selama-lamanya. Surah Al-Kahfi ayat ke-19 dan 20. Okey. Suatu pemuda ni dah dibangkitkan ni, lepas 309 tahun ni, suasana negeri ni dah banyak berubah. Dan kebetulan juga raja dan pemerintah negeri itu merupakan seorang yang beriman kepada Allah SWT. Begitu juga dengan kebanyakan rakyat di sendiri. Jadinya, masih terdapat sebagian rakyat dalam negeri itu yang masih ragu-ragu dan mempertikaikan tentang kebenaran kiamat. Dan ada yang kata, boleh ke Allah SWT menghitungkan balik orang yang mati? Apakah telah berlaku beribu juta tahun dahulu? Yang lamanya telah dimakan tanah. Okey.
Jadi bertepatan dengan masa yang Allah SWT bangkitkan sahabat kahfi ni pada zaman tersebut dan menzahirkan kekuasaannya kepada hamba-hambanya yang masih lagi ragu-ragu. Sebagai firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-21, maksudnya, dan demikianlah kami dedahkan mereka kepada orang ramai supaya mereka mengetahui bahawa janji Allah SWT menghidupkan orang mati adalah benar dan bahawa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Surah Al-Kahfi ayat ke-21. Okey, disebabkan pendedahan ini berlaku, semua orang ramai bertelagah sama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati. Lalu Allah SWT telah mendedahkan perihal pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini semasa wakil mereka itu datang ke kota untuk beli makanan. Okey, baik. Pemuda yang keluar menuju ke pasar mencari makanan dengan perasaan khawatir dan takut akhirnya sampai ke kota. Dia berasa hairan melihat keadaan kota tersebut dan penduduknya berubah sama sekali tidak seperti ketika ditinggalkan dahulu. Dalam keadaan yang terpinga-pinga ni, akhirnya dia sampai juga ke pasar dan bertemu salah seorang daripada penjaja makanan. Namun penjual makanan tersebut hairan dan pelik dengan wang yang digunakan oleh pemuda ini. Penduduk kota yang telah keheranan tu, dia melihat keadaan dia dan mereka semakin syak apabila melihat wang perak yang dibawanya ialah wang yang sudah berzaman tak digunakan lagi. Dia telah disyaki menjumpai harta karun, lalu dipanggil penguasa pasar yang sangat bijak. Dalam perbualannya tu, maka terbuktilah kepada orang ramai bahawa pemuda itu adalah pemuda yang lari dari kekebungan raja pada 3 abad yang silam. Mereka mengetahui akan peristiwa itu daripada cerita yang masyhur dan telah disedia maklum oleh orang ramai. Larinya pemuda-pemuda ini kerana tak rela untuk jual agama mereka kepada raja yang zalim dan memaksa mereka untuk menyembah batu. Lalu salah seorang dari mereka berkata kepada pemuda tersebut, "Janganlah kamu khawatir kepada raja ganas yang kamu katakan tadi. Raja itu sudah mati 300 tahun yang lalu. Raja yang memerintah sekarang adalah seorang raja mukmin yang soleh juga baik hati. Raja kami sekarang ini orangnya beriman seperti mana yang kamu imani." Barulah pemuda itu sedar dan insaf akan apa yang sebenarnya yang sudah terjadi. Dengan ketenangan yang amat jelas serta dengan alasan dan bukti yang cukup terang, maka terbuktilah bahawa mereka berada dalam gua bukan semalam atau setengah hari, tetapi sudah 3 abad lamanya. Orang ramai kemudian membawa pemuda tersebut menghadap raja yang beriman itu untuk mengambil berat tentang agama itu. Betapa terkejutnya raja ketika pemuda menceritakan siapa dia sebenarnya. Raja itu dipeluk pemuda itu dengan jurai air mata yang tak terhingga. Waktu tu suasana istana tu jadi sangat hening sebabkan kehadiran pemuda yang luar biasa tersebut. Raja yang soleh ni kemudian menjelaskan kepada pemuda itu bahawa raja kejam iaitu Raja Dikianus tu telah mati 309 tahun yang lalu. Selepas mendengar kisah menakjubkan itu, raja itu lalu mengajak para pembesarnya dan semua orang hadir ke gua Ashabul Kahfi yang bersama wakil pemuda itu. Dia orang pergi sana untuk jemput dan bertemu dengan kesemua pemuda tersebut. Apabila mereka sedang menunggu dengan kelaparan dalam gua tu, di samping ingin mengetahui keadaan di gua dan untuk mendengar kisah sebenar mereka, setelah mereka keluar daripada gua tu, mereka disambut raja di negeri. Raja bawa mereka ke dalam istana dan diberikan tempat yang istana yang indah. Tak lama kemudian, raja tersebut minta pemuda ni tetap tinggal di istana. Tapi kumpulan pemuda tersebut ni menolak dengan baik dan tetap memilih untuk kembali ke gua semula. Para pemuda tadi lalu berkata kepada raja, "Kami ini sudah tidak mengharap hidup yang lebih panjang lagi kerana kami sudah melepasi beberapa keturunan dan kesemuanya telah meninggal dunia. Malah negeri dan binaan yang besar dahulu pun sudah runtuh semuanya. Yang kami lihat sekarang ini adalah serba baru. Kami pun puas hati melihat raja dan penduduk yang hidup di negeri ini sudah sama-sama beriman kepada Allah SWT." Di hadapan orang ramai ni, para pemuda ni menyarankan supaya mereka hendaklah sentiasa beriman kepada Allah SWT. Jangan sekali tunduk kepada siapa yang mengajak pada kesesatan kemusyrikan. Tak lama kemudian, selepas dia orang pergi ucapan selamat tinggal kepada raja dan rakyat yang beriman tu, dia orang sama-sama bersujud dan berdoa kepada Allah SWT agar menurunkan rahmatnya dan agar Allah SWT mengizinkan mereka pulang ke rahmatullah. Seterusnya, selepas mengucapkan doa tu, mereka merebahkan badan di tempat berbaringan lalu menghembuskan nafas mereka yang terakhir dengan tenang dan tenteram. Termaklumlah bahawa Allah SWT telah mengambil roh-roh pemuda ini dan kembali kepadanya untuk selama-lamanya. Dari keadaan kejadian tu menjadikan asas yang amat kuat bagi mereka untuk tetap beriman kepada Allah SWT, tunduk pada Allah SWT, iaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka makin percaya bahawa janji Allah SWT itu benar belaka dan hari kiamat itu serta akhir-akhirat itu semuanya benar-benar belaka. Setelah peninggalan pemuda-pemuda itu, ramai orang berbincang macam mana cara untuk bagi penghormatan yang sewajarnya supaya dapat memperingati pemuda-pemuda ni. Ada yang mencadangkan supaya dirikan sebuah bangunan atau tugu sebagai kenangan. Ada manakala raja perlu cadangkan supaya dirikan sebuah masjid dibinakan, kini rumah ibadat dibinakan di sisi gua tu supaya dari dalam masjid itu orang ramai dapat sama-sama menyembah dan membesarkan nama Allah SWT dan sentiasa insaf akan kebesaran Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat ke-21, maksudnya setelah itu maka sebahagian mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka
Allah SWT jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, pihak raja pula berkata, semuanya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka. Jadinya Allah SWT hendak menerangkan kisah Ashabul Kahfi ni bukan satu benda yang menghairankan dan bukan satu benda yang ganjil jika hendak dibandingkan dengan ayat-ayat lain. Banyak lagi kejadian yang separuh ini menunjukkan kuasa Allah SWT. Namun menunjukkan sini bahawa Allah SWT ni yang mengatur alam menurut kehendaknya tanpa ada yang mampu menandinginya, seperti penciptaan langit dan bumi serta segala yang ada dalam alam ni lebih meragukan. Okey, pada hakikatnya kisah yang penuh pelajaran ni masih belum cukup untuk menarik perhatian umum. Jadinya kita perlulah lakukan segala amal kebaikan untuk menjadikan kehidupan kita ni sebagai satu cita-cita yang luhur untuk meraih kebaikan dunia dan di akhirat, insya-Allah. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, wallahu a'lam.